Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين أما بعد. الحمد لله, kita memanjatkan serta kesyukuran dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapatlah kita bersama pada petang ini untuk mendengar pengisian berkaitan dengan Ramadan dan nuzul Al-Quran, dan tazkirah pada petang ini telah disediakan oleh Persatuan Ulama Malaysia. Saya Dr. Ali Hanafiah insya-Allah ingin menyampaikan tazkirah yang berkaitan nuzul Al-Quran. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita telah berada pada 10 akhir Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peluang kepada kita untuk terus berada dalam bulan yang penuh barakah ini pada tahun 1443 Hijrah. Pada 10 akhir Ramadan di situlah berlakunya apa yang kita tahu sebagai malam Al-Qadar, iaitu Lailatul Qadar. Dalam masa yang sama juga kita perlu tahu bahawasanya ketika malam Al-Qadar itu juga berlakunya penurunan Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Justru berdasarkan kepada ayat ini dalam surah Al-Qadar, ini menunjukkan bahawasanya Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Begitu juga pada malam Al-Qadar ini dianjurkan untuk kita memperbanyakkan ibadah dan kita berusaha untuk meningkatkan amalan, kerana pada malam Al-Qadar merupakan malam yang merupakan bonus yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dengan mengurniakan pahala yang berlipat kali ganda. Berbalik kepada penurunan Al-Quran yang berlaku pada malam Al-Qadar, di sana terdapat firman Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang lebih umum berkaitan penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Maksudnya, bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, juga sebagai penjelasan kepada petunjuk, dan menjadi pembeza di antara hak dan batil. Justru pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya Al-Quran diturunkan dalam bulan yang penuh mulia ini. Jadi pada ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini, ia lebih bersifat umum disusuli dengan ayat di dalam surah Al-Qadar lebih khusus, yang mana Al-Quranul Karim itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mari kita melihat dan mengetahui apakah proses penurunan Al-Quran itu. Sebagaimana kita sedia maklum, apabila kita meneliti dan membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan ulumul Quran seperti yang dikarang oleh Syekh Manna' Al-Qattan, iaitu Mabahith fi Ulumul Quran, juga kitab yang dikarang oleh Allahumma salli ala Muhammad,
Syekh Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumul Quran, maka kita akan dapati penurunan Al-Quran secara umumnya terdapat dua peringkat. Walaupun di sana terdapat pandangan yang lain yang menyatakan bahawa penurunan Al-Quran adalah sebanyak 3 peringkat, tetapi jumhur menyatakan untuk kita mudah memahaminya, penurunan Al-Quran ini berlaku sebanyak 2 peringkat. Yang pertama ialah peringkat dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang terletak di langit dunia. Yang mana peringkat yang pertama ini berlakunya penurunan Al-Quran itu secara sekaligus. Dan bila turunnya sekaligus, maka ia terus dalam satu tempoh yang sama dan tidak berlaku pada waktu-waktu yang lain. Kemudian peringkat yang kedua ialah penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah yang terletak di langit dunia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penurunan bagi peringkat yang kedua ini merupakan penurunan secara beransur-ansur ataupun dipanggil sebagai munajjaman, penurunan Al-Quran secara beransur-ansur. Jadi tempoh penurunan Al-Quran secara beransur-ansur ini berlaku selama 23 tahun. Yang mana wahyu Al-Quran turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mana di fasa Mekah ataupun sebelum hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, turunnya ia selama 13 tahun di Mekah. Kemudian selepas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berhijrah ke Madinah, turunnya Al-Quran itu selama 10 tahun. Jadi jumlah kedua-dua tempoh tersebut ialah selama 23 tahun. Dan proses 23 tahun itulah berlakunya penurunan Al-Quran secara beransur-ansur, sedikit demi sedikit, sehinggalah Al-Quran lengkap 30 juzuk. Berasaskan kepada kedua-dua peringkat penurunan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran bahawasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Pada penonton sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya kita mengamati peringkat penurunan Al-Quran, maka kita akan dapat mengetahui bahawasanya ayat yang berkaitan penurunan Al-Quran itu lebih tertumpu kepada penurunan Al-Quran secara sekaligus. Yang mana kita lihat ayat di dalam surah Al-Baqarah, iaitu Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini dan juga ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr itu berlaku pada bulan Ramadan dan dikhususkan pada malam Al-Qadar. Berdasarkan kepada pembacaan yang terdapat dalam kitab-kitab Ulumul Quran, maksud penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan sebagaimana yang terdapat pada dua ayat tersebut berlaku pada fasa ataupun peringkat yang pertama, iaitu penurunan Al-Quran secara sekaligus. Maknanya ia merujuk kepada penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Penurunan Al-Quran secara sekaligus ini berlaku pada malam Al-Qadar dan juga berlaku pada bulan Ramadan. Seterusnya, apabila kita melihat kepada penurunan Al-Quran secara beransur-ansur, pada wahyu yang pertama, iaitu dari surah Al-Alaq, ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima, ia juga berlaku pada bulan Ramadan. Maknanya kalaupun timbul persoalan penurunan Al-Quran itu merujuk kepada penurunan Al-Quran yang mana satu pada bulan Ramadan, justru jawapannya ialah kedua-duanya boleh. Kedua-duanya memang boleh, iaitu penurunan Al-Quran secara sekaligus pun berlaku pada bulan Ramadan, pada malam Al-Qadar, juga pada wahyu yang pertama, iaitu ayat yang pertama hingga ayat kelima dari surah Al-Alaq juga ia berlaku pada bulan Ramadan. Cumanya yang berbeza ialah ketika mana wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
ketika itu belum lagi berlaku pensyariatan puasa. Berlaku penurunan tersebut, wahyu yang pertama itu turun pada bulan Ramadan. Tetapi penurunan itu tidaklah ketika mana dah bermula pensyariatan berpuasa. Kerana apa? Kerana pensyariatan berpuasa itu hanya berlaku selepas Nabi SAW berhijrah bersama para sahabat, iaitu pada tahun ketiga hijrah. Maknanya setelah berlalu lebih daripada 15 tahun proses penurunan Al-Quran secara beransur-ansur, barulah mula pensyariatan berpuasa. Para penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, justru kita memahami bahawasanya penurunan Al-Quran ini berlaku dalam dua keadaan, secara sekaligus dan juga secara beransur-ansur. Kemudian turun wahyu yang pertama kepada baginda Nabi SAW menerusi ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini merupakan wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi SAW, dan saya yakin dan percaya para penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian pun semua tahu apa maksud yang terkandung pada ayat yang pertama hingga ayat kelima ini. Maksudnya, bacalah olehmu wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia daripada segumpal darah, min alaq. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Mulia, yang mana Dia mengajarkan kamu dengan mata pena, dan Dia mengajarkan kepada manusia sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi, berasaskan kepada ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Alaq ini, kita mendapati bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penekanan kepada seluruh umat manusia mengenai kepentingan ilmu. Lalu dimulakan ayat yang pertama ini dengan lafaz Iqra'. Iqra', bacalah. Tetapi perlu kita fahami bahawasanya Iqra' yang terkandung di dalam ayat yang pertama ini memiliki makna yang lebih luas dan tidak hanya sekadar membaca. Sekiranya kita hanya sekadar melihat falsafah dan ruh di sebalik maksud kalimah Iqra' itu sekadar membaca semata-mata, maka kita akan mendapati bahawa pemahaman terhadap Al-Quran dalam menerusi tafsiran ayat itu agak terbatas. Makna yang lebih luas yang terdapat pada lafaz Iqra' itu tidak hanya terikat kepada membaca, tetapi ia lebih menjurus kepada kita melakukan penyelidikan yang mana ia bertitik tolak daripada pembacaan. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada sekalian manusia hanya membaca semata-mata, maka lafaz yang digunakan akan lebih menjurus kepada kalimah tilawah. Tilawah. Ataupun kalau kita tukar kepada fi'il amar, iaitu kata perintah, maka ia akan menjadi utlu. Tilawah ini bermaksud membaca dengan adanya skrip dan juga teks yang kita boleh lihat di hadapan mata kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan lafaz utlu ataupun tilawah pada ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Akan tetapi sebaliknya, lafaz yang diangkat pada ayat yang pertama dari surah Al-Alaq itu ialah Iqra'. Justru Iqra' ini
membawa kepada makna yang lebih luas yang tidak sekadar yang kita fahami membaca dengan adanya teks. Tetapi apa jua tindakan pembacaan kita yang membawa kepada usaha-usaha menyelidik, usaha-usaha mengkaji, usaha-usaha menuntut ilmu dan akhirnya mampu untuk membangunkan sebuah peradaban yang bermuara dan bertitik tolak daripada ilmu itu sendiri. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita semua untuk membaca. Jadi membaca ini dia tidak terikat dengan bacaan biasa, tetapi adanya kita membuat literature review. Kita buat dengan membuat review kajian-kajian yang lepas, kemudian kita turun ke lapangan dengan bacaan yang lebih sifatnya ialah bacaan secara praktikal dengan mendapatkan data-data. Dia tidak hanya kita masuk ke dalam perpustakaan membaca buku, tetapi kita melakukan pembacaan dan juga penyelidikan, observasi, turun ke lapangan dan turun ke padang untuk mendapatkan data-data dan akhirnya kita mampu untuk menggarap serta menghasilkan kajian. Jadi itu dari perspektif penyelidikan. Begitu juga dalam perspektif menuntut ilmu, kita perlu menuntut ilmu serta membaca dan juga mendadah kitab bersama dengan guru-guru yang mursyid, guru-guru yang alim dalam usaha kita menambahkan ilmu pengetahuan. Justru lafaz Iqra yang dimulakan pada ayat yang pertama dari surah Al-Alaq itu memberikan tasawur kepada kita dengan makna yang lebih luas. Apa yang lebih penting ialah dalam usaha kita meningkatkan dan juga memantapkan segala ilmu pengetahuan untuk diterapkan di dalam jiwa kita dan akhirnya kita mampu untuk mengembangkannya serta menyampaikannya kepada orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita jangan sesekali kita terlepas daripada kebergantungan kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada ayat ini, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Maksudnya di sini ialah apabila seseorang menuntut ilmu pengetahuan, apabila sampai ke tahap-tahap yang tertentu, peringkat-peringkat yang tertentu, seperti di peringkat master ke, peringkat kedoktoran ke, ataupun hatta sampai ke level mendapat gelaran profesor sekalipun, perlu diingat bahawasanya segala ilmu pengetahuan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah kita menuntut ilmu dalam apa jua lapangan sekalipun, dalam lapangan kejuruteraan ke, dalam lapangan sains ke, dalam lapangan sastra ke, perakaunan ke dan sebagainya yang dilihat sebagai ilmu fardu kifayah. Tetap juga sebagai seorang Muslim perlu kita sandarkan segala ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan pada ayat yang pertama, bacalah olehmu wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Apa jua ilmu yang kita bawa, apa jua ilmu yang kita galas, ingatlah kita bahawasanya Allah jugalah pemilik segala ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengurniakan segala hikmah dan kebijaksanaan kepada kita agar kita memegang amanah ilmu tersebut serta pakai ilmu tersebut pada jalan yang betul. Dan kita tidak mempermainkan ataupun mempergunakan ilmu tersebut pada jalan yang salah. Sebab itu diperingatkan pada ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Justru dengan adanya keterikatan kita dengan pencipta, maka kita tidak sesekali memanipulasikan segala ilmu pada jalan yang salah sehingga menyebabkan berlakunya kehancuran dan akhirnya manusia itu
dipandang rendah dan tidak diletakkan kepada kemuliaan yang sebenar. Hilangnya karamatul insaniyah hanya kerana wujudnya manusia-manusia yang mempergunakan serta memanipulasikan ilmu lalu merendah-rendahkan martabat manusia itu sendiri. Ini yang kita tidak mahulah. Jadi berasaskan kepada ayat pertama ini, kita memahami bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dengan banyak membaca, tetapi jangan lupa untuk kita menyedari bahawasanya segala ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala ilmu itu dengan izin Allah, yang mana Allah kurniakan kepada kita itu merupakan pinjaman sahaja daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memperingatkan kita pada sambungan ayat seterusnya bahawasanya walau setinggi mana pun kita memiliki ilmu pengetahuan, tetap juga manusia itu sama sahaja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun manusia ini tidak perlu menyombong diri, merasa kemegahan diri lantaran memiliki ilmu yang banyak. Sebab itu pada ayat yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahawasanya manusia itu tidak lain dan tidak bukan datang daripada air mani, kemudian segumpal darah. Yang mana manusia sama sahaja kedudukan mereka ini yang tidaklah istimewa, tidaklah ada kedudukan yang begitu mulia sehingga membezakan manusia yang bergelar profesor ataupun bergelar ilmuwan yang tertinggi berbanding dengan manusia biasa. Akan tetapi apabila kita menuntut ilmu, semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin banyak pertambahan ilmu, maka semakin bertambahlah ketawadukan dan juga kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi diingatkan kepada kita sambungan daripada ayat yang pertama, lihat pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan lagi pada sambungan ayat yang ketiga selepas ayat kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Jadi Allah perintahkan kepada kita sekali lagi untuk kita terus membaca dan membaca ataupun terus menggali ilmu pengetahuan, dan akhirnya kita meletakkan segala ilmu itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru semakin banyak kita mengkaji, semakin banyak kita membaca, akhirnya kita mengangkat serta meletakkan kemuliaan yang tertinggi hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Justru pada ayat ini ditegaskan bahawasanya Allah perintahkan kita untuk membaca. Tetapi perlu diingat pada sambungan ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia. Justru apabila seorang itu memiliki ilmu pengetahuan, perlu disedari bahawasanya ilmu pengetahuan itu merupakan pinjaman serta amanah daripada Allah, yang mana apabila kita banyak membaca serta mementingkan ilmu pengetahuan, akhirnya segala kemuliaan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap terus merasa rendah diri dan mengingati bahawasanya kita hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jugalah yang maha mulia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada sambungan ayat seterusnya, pada ayat yang keempat, Alladhi 'allama bil qalam. Dialah yang mengajarkan manusia dengan pena. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan soal pendidikan, soal menuntut ilmu, soal membaca ini dengan menggunakan pena. Apakah yang dimaksudkan dengan menggunakan pena? Kita memahami bahawasanya perkembangan ilmu itu dapat diteruskan dan menjadi satu legasi yang diwariskan dari masyayikh, guru-guru sejak zaman Nabi sehinggalah pada hari ini melalui penulisan. Mula-mula diperkembangkan dengan secara lisan dan hafazan sehinggalah akhirnya berlakulah proses penulisan sehingga ke hari ini. Kita dapat melihat
khazanah ilmu serta segala perbendaharaan ilmu serta uh, tinggalan keilmuan ataupun tinggalan keintelektualan yang diwariskan itu termaktub di dalam penulisan para ulama. Justru dalam usaha kita nak memastikan ilmu itu dapat dikembangkan, maka segala ilmu itu perlu direkodkan dan perlu didokumentasikan. Jadi bila didokumentasikan segala ilmu itu, dapatlah ia dimanfaatkan pada anak cucu cicit kita, seterusnya generasi yang seterusnya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan pada ayat yang keempat ini, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Dialah yang mengajarkan kepada manusia dengan mata pena. Kerana apa? Penekanan terhadap keperluan untuk kita mendokumentasikan, merekodkan segala ilmu tersebut dalam bentuk penulisan ataupun apa jua rekod supaya ilmu tersebut dapat dikembangkan sehinggalah hari kiamat. Dalam masa yang sama juga kita dapat lihat bahawasanya yang dimaksudkan dengan al-qalam di sini ialah merupakan suatu medium untuk kita berusaha mendapat dan juga meraih ilmu pengetahuan. Kalau kita nak berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, antara medium dan juga cara yang perlu kita cara ataupun tools, peralatan yang perlu kita ada, antaranya ialah buku, antaranya ialah laptop pada hari ini, antaranya ialah pen dan alat tulis. Jadi segala medium ini menjadikan kita lebih mudah untuk memperoleh ilmu. Ia bukan hanya sekadar kita nak dapatkan ilmu secara terus begitu, tetapi perlunya ada bahan bantu mengajar ke, ataupun perlunya ada instrumen yang memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Jadi kita membaca serta kita mengkaji, pastinya kita memerlukan bahan-bahan yang menjadi wasilah, yang jadi pemudah kepada kita dalam menyerap serta menganalisis ilmu yang kita sedang kaji. Jadi pemahaman al-qalam berasaskan kepada ayat 4 ini, kita dapat lihat boleh memberikan makna yang lebih kaya dan luas. Ia menggambarkan kepada kita bahawasanya dalam proses kita menuntut ilmu pengetahuan, kita juga tetap memerlukan kepada bahan bantu mengajar, kita juga memerlukan instrumen-instrumen serta tools, peralatan-peralatan yang memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Antaranya pada hari ini kita memerlukan laptop, kita memerlukan buku-buku tulis, kita memerlukan rujukan-rujukan buku secara PDF. Kita juga memerlukan bahan-bahan seperti alat tulis dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan pada ayat yang keempat ini, 'allama bil qalam. Dialah yang mengajarkan kepada manusia dengan mata pena. Seterusnya pada ayat yang kelima, kata Allah Subhanahu Wa Taala, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia sesuatu ilmu yang tidak diketahuinya. Maknanya di sini ialah manusia ni bermula daripada tidak tahu, jahil. Justru apabila kita menuntut ilmu, kita mendapat ilmu tersebut menerusi guru-guru kita, pensyarah-pensyarah kita dan sebagainya. Tetapi hakikat yang perlu kita ketahui bahawasanya ilmu yang dicurahkan oleh guru-guru, para murabbi, para pensyarah kita itu sebenarnya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Segalanya datang daripada Allah, segalanya merupakan milik Allah, dan akhirnya tetap juga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira
Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kebijaksanaan kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang diberikan ilmu kebijaksanaan tersebut, maka sememangnya mereka telah diberikan sesuatu kebaikan yang banyak. Justru berasaskan kepada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima dari surah Al-Alaq yang merupakan wahyu yang terawal diturunkan kepada baginda Nabi SAW dalam penurunan Al-Quran, kita dapat lihat bahawasanya Islam menekankan soal ilmu pengetahuan. Dan penurunan Al-Quran, wahyu yang pertama itu berlaku pada bulan Ramadan. Begitu juga penurunan Al-Quran secara sekaligus berlaku pada bulan Ramadan. Justru kita perlu berusaha menghayati menyelami segala wahyu yang diturunkan kepada kita, khususnya ayat-ayat yang diturunkan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedikit cebisan ilmu yang saya kongsikan kepada tuan-puan berkaitan penurunan wahyu yang terawal pada bulan Ramadan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya kira cukup segala itu. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.